Assalamualaikum, hari kita sambung menentu dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, objektif pelajaran kita adalah di akhir pembelajaran anda akan dapat menentu dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan. Okey, bagaimana untuk menentu dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan? Okey, kita tengok. Anda telah mengetahui bahawa jika satu garis lurus mewakili persamaan linear y sama mx tambah c dilukis pada satar kartis, semua titik yang ada pada satar kartis tersebut boleh dikategorikan dalam 3 kumpulan, iaitu yang pertama, titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan y sama dengan mx tambah c. Yang kedua, titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan y lebih besar. Kalau dia letak di bawah pula, dia y lebih kecil. Okey, kita dah belajar hari tu. Bagi garis lurus y sama dengan h dan x sama dengan k yang dilukis pada satar kartis dengan keadaan h dan k ialah permalar, semua titik-titik yang ada pada satar kartis tersebut juga boleh dikategorikan seperti berikut. Okey, ini kalau garis jadilah sebab yang ini adalah bila kalau graf awal y sama dengan mx tambah c, yang di mana m dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okey, yang ini apabila dia sama ada y sama dengan 4. Okey, y sama dengan 3, x sama dengan 1, x sama dengan 0. Okey, grafnya macam mana? Kalau x, okey, graf x, maksudnya dia akan melintasi x pada nombor dia kata 1. So, dia mesti tegak. Awak tengok ni graf ni. Okey, dia tegak. Okey, so dia selari dengan paksi y untuk graf x sama dengan. Kalau dia nak y sama dengan, okey, dia mesti cross pada paksi y pada nilai itu, jadi dia melintang. Okey, so bila kalau dia melintang macam ni, dia selari dengan paksi x. So yang pertama, titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan y sama dengan h. Okey, dan titik yang terletak di rantau atas garis, maksudnya atas ni, ini adalah lebih besar. Kalau dia duduk bawah, so dia lebih kecil. So kalau yang ini dia kalau yang ini pula, okey, yang ni dia memuaskan x sama dengan k. Kalau dia berada pada betul-betul dekat sepanjang garisan x sama dengan k itu. Kalau dia berada di sebelah sini, ini dia lebih besar. Kalau dia berada di sebelah sini, dia lebih kecil. Okey. So ini just memory saja untuk awak nak ingat. Kita kata kaitan antara titik pada satar kartis dengan ketaksamaan y lebih kecil daripada mx tambah c, y lebih besar, y lebih besar atau sama dengan, dan y lebih kecil atau sama dengan mx tambah c. Okey, kaitannya. Okey, ini hari tu ada juga yang tanya dekat saya macam mana lukis grafnya. Okey, bila kalau dia simbolnya tak ada simbol sama dengan di bawah, dia punya garisan dia, okey, ingat balik dia mesti adalah garis putus. Okey, yang dia kata itu garis sengkang. Kalau saya kata garis putus. Sama ada ini, okey, ini atau macam ni. Kalau yang ada sama dengan, dia garis penuh. Okey, titik yang berada di rantau atas atau rantau bawah satu garis lurus y sama mx tambah c. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Okey, yang ini menggunakan garis padu. Okey, yang ini tengok contoh, rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus y sama mx plus c. Okey, yang ini untuk kawasan lebih besar, ini lebih kecil. Yang ini lebih besar atau sama dengan, yang ini lebih kecil atau sama dengan. Nampak beza dia pada jenis garisan. Okey, so yang ini tu dia kata rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis y sama mx plus c. Maksudnya benda yang kat sini tak termasuk. Tapi yang ini termasuk sebab dia garis penuh. Macam konsep garis nombor awak dululah. Yang ni dengan yang bulatan sahaja kosong. Kalau yang berhitam ni maksudnya nombor tu termasuk. Yang ni tidak. Contoh, lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang berikut. Okay, dia dah bagi awak garisan. So, tengok tengok je, dia lebih besar mesti ke atas. So, ambil atas. Okey, nampak? Okey, ni dia lebih kecil. Dia dah bagi garisan kat awak, so tak payah fikir apa-apa. Lebih kecil, so dia mesti ambil bawah. Okey, yang ni, dia kata lebih kecil, bawah. Okey, ni, dia lebih besar. Besar maksudnya mesti di atas. Ini, okey, kata lebih besar. Okey, dia mesti ambil belah kanan. Okey, lebih kecil, so dia ambil, lebih besar juga, so ambil atas. Okey, nampak? Ni,
Bandingkan, sama tak? Itu je. Awak hanya perlu ingat, kalau lebih kecil, dia akan ambil di bahagian bawah atau sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, dia akan ambil di bahagian atas atau sebelah kanan. Okey, contoh yang seterusnya. Lukis graf dan lorek rantai mewakili ketaksamaan berikut. So, dia dah bagi ni. Okey, bila nak lukis, step dia, simbol ni awak biarkan dulu. Okey, awak akan tukar dia jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, lepas tu, nampak? Ni. Awak buat table. Okey, pilih je apa-apa nombor. Okey, kalau awak tak suka negatif 2 macam ni kan, kalau macam saya biasa kadang saya suruh budak ambil je kosong dengan 1. Sebab graf awak, graf garis lurus, kalau dia dekat sekalipun titiknya ataupun dia jarak jauh macam ni sekalipun, awak ambil je pembaris, awak sambungkan dan panjangkan saja. Yang ini, ni. Sama je. Cumanya, apabila kalau awak ambil graf itu, titiknya terlalu jauh, okey, sedangkan awak biasanya, kebiasaan awak lah, awak biasanya tak ada pembaris panjang. Jadi, kemungkinan bila nak sambung tu agak sukar. So, bila kalau awak ambil, dia punya jarak dia tidak terlalu jauh, dia akan lebih mudah. Okey, dan bila awak boleh panjangkan je atas ke bawah. Maksudnya lebih je lah garisan tu. Tak ada masalah. Okey, so, dia cari koordinat macam ni. Okey, yang ini maksudnya dia ingat saya kata ini tentukan sendiri. Kalau saya biasa saya suruh budak saya ambil je kosong dengan 1. Okey, lepas tu kira je. Hari tu saya dah ajar, saya dah ada bagi macam mana nak guna kalkulator untuk mencari dia punya nilai nilai Y. Ataupun awak boleh buat penggantian iaitu 2X. X tu adalah negatif, kata negatif 2 ni kan. Okey, tambah 3. So, kira je. So, awak dapat negatif 4 tambah 3 tu yang dapat negatif 1. So, yang ni 2. Darab 2 jadi 4 tambah 3 jadi 7. So, plotkan. Kemudian baru awak tengok simbolnya lebih besar atau lebih kecil. Sebelum saya terlupa, kena tengok balik dia ada sama dengan atau tidak. Bila dia ada sama dengan, garis penuh. Lepas tu dia kata lebih kecil, jadi lorek bahagian bawah. So, yang ni pun sama. Okey, ni garisannya. Okey. So, tapi sebelum lukis garisan, kena tahu dia penuh ke putus-putus. So, tengok apa. Dia tak ada simbol sama dengan. So, dia putus-putus ataupun sempang. Okey, kemudian dia kata lebih besar. Jadi, lorek atas. So, semua samalah dengan yang lain. Macam yang ni, ini X sama dengan 4. So, X sama dengan 4. Okey, X sama 4, saya dah kata dia masih garis tegak. Kalau Y sama dengan, dia melintang. Okey, so, tegak. Okey. Dia kata tak ada sama dengan. So, dia putus-putus. Kemudian dia kata lebih kecil. Dia lorek belah sini. Okey, yang ini. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kat mana? Ini. Memang ini. Paksi. Bukan ni Yang memang paksi X. So, sebab dia kata ada sama dengan, tu je garis penuh. Lorek ini. Sebab dia bahagian atas lebih besar. Okay, so ini latihan awak. Tolong buat. Terima kasih.